Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi rahmatan lil alamin wa hidayatan lis-salikin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang saya kasihi lagi saya hormati Tuan Nazir Masjid Bandar Putra Perdana, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ahli jamaah dan para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana mempermudahkan urusan kehidupan kita seharian, terutama dalam suasana kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga musibah yang terbaru yang Allah Ta'ala turunkan kepada beberapa negeri, beberapa daerah, beberapa sahabat-sahabat kita dengan ujian banjir. Seperti mana yang kita sedia maklum, ada orang yang COVID dia kena, banjir pun dia kena juga. Ada orang yang COVID dia kena, banjir dia tak kena. Ataupun sebaliknya, banjir kena, COVID tak kena. Ada orang yang COVID tak kena, banjir pun tak kena. Ini tiga jenis golongan. Tiga jenis golongan dalam Malaysia ni lah secara khususnya. Dan mudah-mudahan yang diuji bersabar, dengan kesabaran dapat pahala. Yang tak diuji bersyukur, dengan kesyukuran dapat pahala. Itu orang Islam. Nabi sebut orang Islam ni semua keadaan dia baik belaka. Yang tak uji pun baik, yang diuji pun baik. Cuma macam mana dia menguruskan keadaan masing-masing. Yang diuji dia uruslah diri dia. Yang tak diuji dia kena urus juga, bukan dia rasa selamat. Baik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semua itu mengundang pahala dan juga rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki tahun 2022 dan semakin bertambah tahun, semakin bertambahlah umur kita. Sebenarnya bukan bertambah umur, falsafahnya semakin berkurang. Falsafahnya semakin berkurang. Tak ada orang yang bertambah umur. Kalau bertambah umur semakin panjanglah umur dia, kan? Semua orang berkurangan umur. Allah Ta'ala dah tetapkan dah umur kita. Saya kemungkinan 70. Kemungkinan saya teka saja. Di depan saya ni mungkin ada yang 40, ada yang 35, ada yang 63. Jadi bila dia makan sikit-sikit umur dia tu, maka dia berkurangan umur. Kalau dah 61 takdirnya, ni dia dah hidup 30 tahun, bermaksud dia sudah habiskan 30 tahun, tinggal lagi 31. Masuk 2022, 30 kurang 1. Masuk 2023, kurang 1 lagi, 29. Kurang sampailah satu saat rezekinya yang terakhir, yang Allah Ta'ala sebut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak terlambat dan tak tercepat, maka dicabut ajalnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bertambah tahun dan kita juga bertambah keazaman yang kuat
dalam proses membetulkan diri, mengkoreksi diri, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, pada malam ni kita nak sambung pembacaan kitab Mustika Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ada kitab, boleh buka di muka surat 63. Sama-sama kita tengok, kita baca, kita ambil manfaat majlis yang diberkati, yang dinaungi oleh malaikat, malaikat sayyarah namanya. Berjalan tengok kat mana ada majlis ilmu, dia singgah. Tu nama malaikat sayyarah, nama dia. Yang kita belajar malaikat Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Ada satu nama malaikat juga sayyarah namanya. Sayyarah ni kereta, sayyaratun kereta. Kerja ni malaikat ni pusing di Malaysia, pusing satu dunia. Tengok ada majlis ilmu, duduk di situ. Majlis zikir, duduk di situ. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam ni kita nak sambung pembacaan hadis kita di muka surat 63. Secara umumnya perbincangan kita ni adalah berkenaan dengan kepentingan menuntut ilmu. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, masuk tahun baru, kita azam baru, kita nak buat macam-macam perubahan, kita nak cipta macam-macam perubahan. Maka perubahan tu mesti kena berlandaskan ilmu, suluhan ilmu. Ilmu tunjuk, ilmu terang kepada kita, kita ikut. Kalau kita nak berubah tapi tak ada ilmu, ini yang jadi sesat jalan tu. Jadi sesat, jadi tersasar. Boleh jadi boleh U-turn, boleh jadi tak boleh nak U-turn, habis macam tu sahaja. Baik. Jadi pada malam ni kita nak sambung membaca hadis yang ke-23. Jom kita tengok di muka surat 63, hadis yang ke-23. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlik. Baik. Sebelum kita baca huraian pengarang kitab kita ni, ini sedikit ulasan secara umum berkenaan dengan hadis yang kita baca. Yang kita baca ni tentang apa? Tentang 5 golongan. 4 Nabi kata kamu boleh pilih. Nak jadi yang 4 ni, masing-masing buat ketentuan masing-masing, carilah di mana yang dia selesa. Tapi jangan sampai jadi golongan yang kelima. Yang kelima ni Nabi bagi tahu fatuhlika. Kalau kamu pilih jadi golongan yang kelima ni, Nabi bagi tahu apa? Fatuhlika, halaka. Halaka ni binasa. Binasa ni apa? Rosak. Rosak tu macam mana? Macam banjir. Tak boleh nak guna, tak boleh nak pakai, tak boleh nak buat apa. Habislah. Artinya kalau kamu jadi golongan yang kelima, hidup kamu atas muka bumi ni akan rosak, akan binasa, akan hancur, akan musnah, akan punah. Tambah-tambah lagi kamu nak pergi ke akhirat pun sama. Rosak, binasa, musnah, habis. Tak boleh pakai. Siapa? Golongan yang kelima. Tapi golongan yang keempat ni terpulang. Siapa yang jadi yang nombor 1, mestilah yang paling hebat sebab dia duduk nombor 1. Dan Nabi kata yang pertama. Dan yang kedua pun bagus. Yang ketiga tak ada masalah. Yang keempat okey-okey saja. Tapi kalau dah sampai masuk ke level yang kelima, yang ni habislah. Fatuhlika. Nabi kata binasa kamu. Jadi jom kita yang pilih karakter kita, kan? Kita yang pilih karakter, kita yang pilih di mana kita nak berada. Jom kita tengok kita ni duduk kumpulan yang mana. Kita baca terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Nabi sabda, Nabi bagi tahu nasihat kepada kita, jadikanlah dirimu, jadikanlah, kita kena bentuk. Dia tak main tiba-tiba macam tu. Dia tak datang dengan angan-angan.
Dia tak datang dengan duk berangan, duk cita-cita kan, ada niat saja, ada azam, tak jadi yang macam tu. Dia kena macam kita, jadikan pergi nak makan, duduk saja mengharapkan nasi tu sampai ke mulut, tidak juga kan. Kena pergi keluar, paling cepat beli di kedai, paling cepat lagi makan di kedai. Itu pun belum tentu lagi masuk ke dalam mulut. Dia kena tangan kita kena pegang, kita masuk, baru makan kita. Tak ada benda yang mudah dalam dunia ni. Jadi Nabi sebut, Nabi arahkan kepada kita, jadilah, kamu kena buat, kamu kena usaha, jadikanlah dirimu. Ini ayat arahan. Arahan ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia bukan pilihan. Dia dalam kita ni, hidup ni, ada ayat kenyataan. Mi goreng itu sedap, itu ayat apa? Kenyataan. Nak makan ke tak nak makan, itu terpulang. Cuma nak bagi tahu mi goreng tu sedap. Nak makan boleh, tak nak makan boleh. Tak ada pilihan, sebab kenyataan, ayat kenyataan. Tapi kalau ayat yang datang, makanlah mi itu, dia tidak ada pilihan. Dia kena buat apa? Hanya satu saja pilihan dia. Bukan pilihan lah, kalau satu, apa yang dia kena buat? Dia kena makan. Dia tak boleh tak makan. Sebab ayat tu bukan ayat pilihan. Macam kita sebutlah, cik sila masuk. Itu ayat tu ayat kenyataan ke ayat arahan? Itu arahan. Kena buat apa? Masuklah. Dia tak boleh kata tak nak masuk. Sebab apa? Itu bukan pilihan, itu arahan. Tapi kalau ayat yang statement kenyataan, rumah itu cantik, nak beli ke tak nak beli, ikut kita. Kamu tak boleh nak paksa saya beli, dan saya pun belum tentu lagi kalau cantik saya nak beli. Jadi itu ayat kenyataan. Tapi ayat arahan, dia kena buat. Jadi Nabi SAW dia bagi ayat arahan, dia bukan kenyataan. Bila ayat arahan ni, kita kena bergerak, kita kena buat, kita kena pilih. Nabi sebut, jadikanlah dirimu orang alim. Tu Islam kata, bila sampai saja kita ni berakal, kita kena pergi mana? Pergi sekolah. Islam kata apa? Belajar tu jadi wajib. Belajar tu jadi wajib. Kalau tak belajar ustaz, ya tak berdosa. Sebab apa? Sebab belajar tu wajib. Ayat tadi ayat apa? Ayat arahan, bukan ayat pilihan. Macam hendaklah kamu sembahyang. Maksudnya apa? Kamu kena belajar bab sembahyang, kena belajar bab wudu, kena belajar bab jadi makmum, kena belajar jadi imam, cara-cara peraturan menjadi imam, peraturan menjadi makmum, kan? Macam mana kalau jadi makmum, tiba-tiba sampai imam tu bangun, saya baru rukuk ustaz. Selisih sikit je selisih. Saya kira dapat ke tak dapat rakaat tu? Kena belajar lah. Sebab apa? Sebab itu kita nak buat. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah, sebab tu belajar jadi wajib. Siapa yang nak jadi imam, dia kena belajar peraturan menjadi imam. Siapa yang jadi makmum, dia kena belajar cara menjadi makmum. Penting. Kalau tidak, dia jadi apa? Kosong. Tak ada apa. Haba'an mansura, macam debu berterbangan. Tu Islam tu suruh first level kena belajar. Jadi Nabi sebut, kamu kena buat macam mana pun, usaha macam mana pun, jadi orang yang alim. Atau payah sangat, orang alim ni dia banyak kena pengorbanan, menghafal, mengkaji, membaca buku, mengulang kaji, macam-macam dia kena buat. Okey, tak boleh nak jadi orang alim atau orang yang menuntut ilmu. Dan kita lah kan, setiap malam datang ke masjid untuk apa? Mencari ilmu. Yang ni lebih mudah, betul tak? Tuan-tuan duduk di bawah kan, mungkin tadi tak study pun, nak datang ke masjid ke ada yang baca buku dulu. Saya nak malam ni ada kuliah hadis ni, saya baca dululah. Tak perlu. Tapi saya 4-5 kali saya baca. Sebab apa?
sebab saya nak menyampaikan. Jadi komitmen saya lebih tinggi. Komitmen tuan-tuan biasa. Tu yang Nabi sebut. Yang pertama sekali, orang alim. Sebab apa? Dia tak boleh jadi alim kalau setakat dia dengar saja. Dia baca satu buku, dia kena buka 4-5 buah buku lagi. Susah tak? Susah. Sebab tu Nabi suruh dia level pertama. Dia ada power untuk dia. Tak apalah, tak boleh jadi yang pertama, jadi yang kedua. Macam kita malam ni datang buka buku, tengok kan. Orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, bukan orang yang tunggu ilmu. Tuan-tuan, kita kena tuntut ilmu, bukan tunggu ilmu. Itu penting. Macam bahagia, kita tak boleh tunggu bahagia, kita kena cari bahagia. Dia tunggu saja tak boleh. Baik. Jadi orang yang menuntut ilmu yang kedua, atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama. Mungkin penuntut ilmu ni tuan-tuan, macam di universiti lah hari ni. Agak-agak di universiti belajar dengan di masjid belajar, sama tak? Tak sama kan? Ada tak dekat masjid ni, insya-Allah bulan 12 kita buat peperiksaan hujung tahun? Ada? Oh, kalau ada rasa tak datanglah ni. Sebab tak ada tu, saya duduk. Apa duduk? Nak dengar. Orang yang belajar di universiti, dia ada ringkasan, dia ada assignment, dia ada buat apa proposal, dia ada buat risalah, dia ada macam-macam. Itu di universiti. Susah tak? Susah. Susah sikit daripada yang ketiga. Yang ketiga santai kan? Datang masjid, alhamdulillah ramai di masjid. Sambil-sambil kita dengar, tenang, relax kan. Betapa tak pening-pening, tak faham pun tak apa kan. Cuba di universiti tak faham, kelang kabut kita nak periksa kan. Tanya kawan, tanya itu, tanya sebab apa? Nak periksa ni. Tapi kalau kat masjid tak faham, dia datang tanya kawan dia tak? Dia tak tanya dah. Tak apalah, nanti tanya ustaz lah, bila tahun depan. Dia takkan tanya sebab santai-santai, relax. Walaupun relax semacam tu, Nabi kata apa? Okey, fine, bagus. Datang santai dengar kan. Setiap malam kita ada kuliah hadis, fiqh, tauhid kan, dengar. Ni orang yang ketiga, orang yang selalu mendengar pelajaran agama. Dia minat, dia suka. Tu kita tak boleh nak apa, kita tak boleh buang dalam hati kita ni. Kita kena tanamkan, pupukkan, benihkan. Nak dengar majlis ilmu, ada majlis ilmu nak sertai. Baik. Ataupun yang keempat, atau orang yang mencintai tiga golongan yang tersebut. Yang mana? Yang tadilah, orang alim. Yang kedua penuntut ilmu. Yang ketiga orang yang mendengar ilmu macam kita ni. Yang keempat, dia nak jadi alim, dia tak larat lah. Nak pergi belajar pun dia tak mampu lah. Tumpul dah, dia kata ustaz. Dan yang ketiga, nak datang dengan ilmu, dia tak sempat, sibuk. Ada tak? Ada. Tuan-tuan, ada orang yang memang sibuk sungguh. Sibuk dia tu sampai tak boleh nak buat apa, tak boleh nak buat bincang. Punyalah sibuk tu, tak boleh nak buat bincang dengan dia. Dia dengan dunia dia. Tapi bab kata dengan ilmu ni, dia akan support. Boleh jadi support dia dengan material, duit dia bagi, kenderaan dia bagi, apa nak semua dia bagi. Ataupun dengan sokongan moral kan, dia setuju semua. Benda yang baik dia kata jalan, benda yang ada majlis ilmu silakan, kita lulus semua, kita bagi semua. Tapi dia datang mu tidak, datang mu tidak, okey tak ni? Yang ni okey. Nabi kata ni, walaupun dia tak bagi komitmen yang bagus dalam ilmu, tapi dia sangat cinta, sangat sayang kepada golongan yang ketiga ni. Ustaz-ustaz dihormati, pelajar disantuni. Dia sibuk dengan dunia bisnes dia, tapi bab nak menyumbang, cari sekolah agama. Bab nak baca Al-Quran, cari sekolah tahfiz. Seronok dia kan. Kemudian di masjid-masjid ni, apa benda yang ada kaitan dengan ilmu, dia rasa seronok walaupun dia tak buat.
Sebab apa tuan-tuan Nabi kata macam ni? Sebab ada orang dah lah 3 golongan tu dia tak mau jadi. Dia jadi golongan yang memang tak minat langsung. Ada pula nak majlis ilmu, nak sekat. Ada pula majlis dia duk kutuk. Ada pula yang ni dia komplain. Ada tak? Tuan-tuan lagi tahulah daripada saya. Baik. Jadi Nabi sebut itu golongan 4 golongan, dan jangan engkau menjadi daripada golongan yang kelima. Apa golongan yang kelima? Adalah lawan kepada yang 3. Lawan kepada yang 4 tadi. Maaf. Lawan kepada yang 4 tadi. Dahlah dia ta'lim. Dia pula tak nak jadi student. Lepas tu dengar ilmu pun tidak. Kemudian sayang kepada ketiga-tiga ni pun tidak. Tak ada apa bahagian langsung dalam ilmu ni. Jadi orang macam ni apa? Nabi sebut, maka dengan sebab benda-benda macam ni engkau akan binasa. Sebabnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi nak bagi tahu apa sebenarnya ni? Sebenarnya Nabi nak bagi tahu, kalau kamu ada kaitan dengan ilmu walaupun sikit, tu yang sebenarnya nak bagi tahu apa? Nabi nak bagi tahu walaupun kamu ada kaitan sikit je dengan ilmu. Apa dia? Yang nombor 4 tu Ustaz. Yang nombor 4 tu Ustaz. Walaupun ada sikit je kaitan, maka kamu akan bahagia. Kamu akan gembira, kamu akan seronok dunia juga akhirat. Nabi nak beritahu apa? Yang ada kaitan dengan ilmu, apa benda sekalipun, duduk dengar ke, tolong buat air ke, tolong sediakan apa benda yang berkaitan dengan ilmu, insya-Allah semuanya baik, untung. Jadi jangan jadi yang kelima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, inilah kelunakan Islam. Lunaknya Islam ni apa? Lunaknya, hebatnya Islam ni, dia bagi pilihan kepada kita. Boleh kita pilih yang mana sesuai dengan kita, dan itulah yang akan bawa kepada kejayaan, bawa kepada syurga. Kan? Ingat tak kita dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Nabi sebut Allah, maaf. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah Azza wa Jalla sebut yang pertama, ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Yang kedua, yang ketiga, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Maidah ayat 35, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, first level kamu kena buat bertakwa kepada Allah. Bila kamu dah bertakwa, yang kedua, wabtaghu, kamu cari, kamu pilih, kamu nilai, kamu semak-semak mana yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Mana? Yang mana sesuai? Nak jadi orang alim, nak jadi orang yang menuntut ilmu, nak jadi pendengar ilmu, nak jadi orang yang membantu kepada ketiga-tiganya, silakan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Pilih, cari. Dan yang ketiga, wajahidu fi sabilihi. Dah kamu pilih, kamu kena mujahadah. Kamu kena lawan. Kalau kamu rasa kamu nak jadi orang yang ketiga, orang yang mendengar ilmu sahaja setiap malam, ya, kita kena mujahadah, kita kena lawan. Sibuk macam mana, kena datang. Susah macam mana, kena usaha. Sebab apa? Wajahidu fi sabilihi. Kena mujahadah. La'allakum tuflihun. Pasti kamu berjaya. Berjaya ke mana? Berjaya di syurga sana tu. 3 benda. Bertakwa, kemudian wabtaghu, pilihlah antara 3 tadi, antara 4 tadi, yang mana. Kemudian bila dah pilih, bagi komitmen, wajahidu, istiqamah fi sabilihi. Kemudian kamu akan dapat la'allakum tuflihun. Sesungguhnya kamu akan hayya 'alal falah. Falah tu kan, hayya 'alal falah kan, tuflihun, kamu akan berjaya. Dengan 3 step tadi, 3 kaedah tadi, bertakwa, wabtaghu, dan wajahidu. Ini kaedah dalam Islam untuk bawa kita supaya berjaya dunia dan akhirat. Maka Nabi kata apa? Pilih yang 4 ni, tapi jangan jadi yang kelima. Baik, itu ringkasan. Jom kita tengok apa yang nak disampaikan oleh pengarang kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-23 ini, tuan-tuan tengok dalam kitab di muka surat 64. Hadis yang ke-23 ini menyuruh supaya tiap-tiap seseorang menentukan sikapnya
terhadap ilmu agama. Kita ni, kita pilih karakter apa yang kita tengok pada ilmu agama kita ni. Aku ni macam mana? Aku dengan agama aku ni kena tentukan sikap kita. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab kita agama Islam, kita orang Islam, kita kena tahu hukum-hukum Islam. Tu yang Allah Ta'ala sebut tadi apa? Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah ni adalah dengan apa? Dengan mencari ilmu, supaya kita kenal mana yang haram untuk kita elak, kan? Dan kita tahu mana yang baik untuk kita buat. Inilah makna takwa, kan? Setiap minggu khatib sebut, kan? Wahai orang-orang yang sidang Jumaat yang berbahagia, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jal dengan apa? Mengerjakan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Kerja dengan tinggal ni, dia takkan tahu sampai bila-bila, melainkan dia pergi belajar. Melainkan dia pergi belajar, baru dia tahu, oh ini kena buat rupanya, ini kena tinggalkan rupanya. Selama ni aku duk buat salah, selama ni aku duk kerjakan silap. Melalui apa? Ilmu. Bila ada ilmu, dia boleh bertakwa. Jadi kata pengarang kitab kita dalam hadis ni suruh supaya kita ni kena menentukan sikap kita terhadap ilmu agama kita. Baik, huraiannya, tiap-tiap seseorang dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu daripada 4 cara. 4 pilih, nak nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 1, masing-masing diberi pilihan. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran tadi? Wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu kena cari mana yang boleh mendekatkan amalan kebajikan, amalan ketaatan yang mendekatkan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni, yang penting apa? Masuk syurga, kan? Yang penting masuk syurga. Macam orang kata apa? Jom kita pergi ke LCC. Nak pergi ke LCC ni macam-macam jalan. Ada guna jalan kanan, ada guna jalan kiri, ada guna jalan depan, ada guna jalan belakang. Yang penting sampai ke LCC. Habis soto, tak nak tahu jalan mana yang kamu nak. Yang penting sampai. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup atas muka bumi ni yang penting aku nak mati, bila aku mati masuk syurga. Tu hebat Islam. Tak kisah nak jadi apa pun. Pak Gad pun Pak Gad lah, pencuci tandas pun cuci tandas lah, angkat sampah buang, angkat sampah buang lah. Yang penting bila aku mati, aku masuk syurga. Wa bataghu ilaihil wasilah. Pilih jalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, tuan-tuan lebih awal masuk syurga daripada saya lagi. Mungkin tuan lebih awal masuk syurga daripada saya. Sebab apa? Mungkin saya ada kesilapan, walaupun saya datang sini atas nama apa? Orang yang mengajar. Tuan-tuan hanya orang yang mendengar, level ketiga tu. Kan boleh jadi tuan-tuan kerana apa? Kerana ini aku pilih untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka dia masuk syurga lebih awal daripada orang yang bercakap di meja ni dalam keadaan dia tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah, jangan bimbang yang tu. Yang kita bimbang kita tak masuk dalam syurga, itu yang perlu kita bimbang. Jangan bimbang dengan kerja yang kita buat. Walaupun kerja kita ni biasa, yang penting kerja kita menguntungkan kita, menguntungkan kita. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi daripada salah satu 4 cara, iaitu menjadikan dirinya orang yang alim, yang mengajar. Tuan-tuan, saya belajar lama, daripada umur 7 tahun. 7 tahun ayah hantar dekat sekolah agama Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, Kedah, Pokok Sena, tempat Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. 7 tahun di Kedah. Saya orang Selangor. Bila saya sebut orang Selangor, pelik. Cakap Kedah? Ya, saya orang Selangor, Sungai Sirih, Tanjung Karang. Tapi cakap Kedah lebih dahsyat daripada orang Kedah lagi. Sebab lama, sampai umur 21 tahun kira tu. Habis pergi pula sama dekat Syria 5 tahun lebih. Berapa tu? Campur semua, belasan tahun. Nak jadi apa? Oh, kalau boleh jadi orang alim, jadi orang alim. Duk niat yang tu. Lama.
Okeylah, bolehlah Tuhan bagi sikit, bolehlah mengajar di masjid, di sekolah, di mana-mana, atas dasar ilmu. Mungkin itu pilihan saja. Tapi tuan-tuan jangan bimbang, banyak lagi pilihan. Tak tentunya saya masuk syurga Allah Azza wa Jal, kan? Tak tentu. Baik, jadi atau orang yang belajar, mungkin saja dulu belajar, baca buku, hafal kitab, hafal, semua hafal, buku tu, kalau tengok buku tu hitam buku, sebab apa? Kerana banyaknya buka, baik. Atau orang yang mendengar syarahan-syarahan agama. Siapa? Kita ni yang duduk datang masjid ni, ataupun orang yang mencintai dan menghargai salah satu daripada 3 golongan yang tersebut. Menghargai, kesian dia nak datang, nak pergi mengaji dekat luar negara, di Yaman, tak ada beasiswa daripada kerajaan. Kesian dia nak pergi belajar dekat Mesir, tak ada dapat beasiswa daripada kerajaan, hanya dapat tahun sekali zakat, itu pun tak banyak. Jadi kita buat apa? Ni adik ada 50 sikit ni, ambil lah buat pergi belanja. 50 banyak lah, tambang cukup lah, duit tiket kapal terbang, boleh duduk dekat bawah sayap tu je lah. Dia kata nak 50 duduk kat tayar tu. Tu yang tu RM50 dia kata. Nak pergi 3,000 makan minum dia. Tapi kita sayang dengan dia, cinta dengan dia. Datang ke masjid kita, beritahu kat Nazir, Tuan Nazir, beritahu kat Ustaz Imam, boleh tak umum? Tuan-tuan, kita bantu dia, kita tolong dia. Duit 50 tu melayakkan kita bahagia dekat dunia dan akhirat. 50 ni tuan-tuan, duduk sekali kat kedai makan habis tak? Habis. Bukan kata RM50, kena tambah lagi RM70. Makan banyak, makan banyak. Bukan nak makan yang murah-murah, semua yang nak mahal kan. Tapi kita tanya, tadi ada student datang tadi, dia kata nak buka, nak pergi belajar. Ada pula datang nak buat sekolah ma'had, tak ada pembiayaan, nak buka sekolah tahfiz, nak buka sekolah agama, 1,900,000 nak kumpul. Kita salah seorang daripada dia. RM10, tuan-tuan, wakaf RM10. Kita rasa berat RM10. Itulah kebahagiaan dunia akhirat kita. Hadirin dirahmati oleh Allah, jangan ketinggalan. Kalau boleh jadi ketiga-tiga sekali. Yang nombor 4 ni kita jadi, nombor 3 pun kita jadi, nombor 2 pun insya-Allah kita boleh jadi. Kot kata nombor 1 tu berat sangat, tapi dah ada 3 ni. Tuan-tuan, 3 ni insya-Allah agak-agak dapat tak masuk syurga. InsyaAllah yakin dapat. 3, 1 pun dapat, takkan 3 tak dapat. Jadi kita boleh pilih untuk jalan. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah, jangan bimbang. Baik. Jadi dan Nabi sebut menghargai salah satu daripada 3 golongan yang tersebut dengan menurut jejak langkahnya. Kita cuba santuni, kita cuba baik. Sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah, ni sayang, cinta kepada tempat-tempat agama ni satu kemuliaan bagi diri kita. Cinta dan sayang kepada tempat-tempat agama ni adalah salah satu daripada kemuliaan untuk diri kita. Baik. Saya teringat dulu zaman saya nak belajar dulu ni. Kalau saya kisahkan dekat tuan-tuan, habis masa dengan cerita saya sajalah. Tidak payah nak cerita kan. Bila ada masa kita duduk kat kedai makan, saya cerita kan. Ini kisah-kisah zaman 90-an dulu. Nak belajar punya pasal payah, sungguh payah, derita ni kan untuk belajar. Baik. Kemudian dengan sikap yang demikian, kata pengarang kitab, dalam kitab kita, seseorang itu terjamin, tuan-tuan, highlight dalam perkataan terjamin, untuk mendapat keselamatan. 1, selamat, dan kebahagiaan. 2, tuan-tuan, selamat lain, bahagia lain. Yang ni saya tak mau nak huraikan panjang, nanti jadi cerita lain pula. Selamat ni lain, bahagia lain. Selamat ni di luar, ni fizikal ni, tak kena accident, tak kena wa'ayazubillah, tak ada ujian penyakit, tu selamat. Fizikal kita okey. Bahagia ni dekat dalam.
Kadang-kadang ada orang sihat dekat luar tapi dalam sakit. Susah tak? Oh susah, sama aja. Dalam sakit kan, dalam sakit ni lagi parah. Luar nampak sihat tapi dalam sakit. Jadi malang orang macam ni. Jadi cari agama, insya-Allah selamat. Keselamatan dapat, kebahagiaan dapat. Sama ada dengan perkara jasmaninya satu, maupun rohaninya. Jasmani luaran, rohani dalaman. Kedua-dua ni dipimpin dengan ilmu. Tak ada ilmu takkan dapat. Baik, kerana ia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan, dijaga dia kerana ilmu dia yang memimpinnya ke jalan yang benar dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik daripada yang buruk. Tuan-tuan, macam mana nak kenal baik dengan buruk? Orang Melayu sebut apa? Hanya jauh hari mengenal manikam. Artinya apa? Kalau kamu bukan jauh hari, semua benda kamu kata benda tu bagus. Kaca pun okey, ini pun okey, tak hati nak ambil dah. Kan? Tapi kerana kamu menjadi jauh hari, pandai kamu. Ini bukan permata ni, ini kaca ni. Kalau tidak, kaca pun disuap, permata pun dia suap, mati dia dengan tu. Baik. Jadi memilih daripada yang baik dengan yang buruk, dan yang hak daripada yang batil, yang betul dengan yang salah. Macam mana dengan ilmu? Kemudian ada pun golongan yang kelima, tuan-tuan, iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan yang tersebut. Maksudnya dia tak ada langsung bahagian dalam keempat-empat tu. Maka dialah kumpulan yang kelima. Maka mereka adalah golongan yang binasa, seperti mana yang Nabi sebut, halaka, rosak, tak untung, binasa, hancur, lebur. Kerana mereka, sebab apa? Kerana mereka tidak ada pimpinan yang dengannya mereka dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Dia tak ada garis panduan. Macam saya bagi tahu tadilah, bila dia tak ada garis panduan, kaca ke, permata ke, delima ke, semua sama je. Racun ke, madu ke, racun ke, dia makan semua benda. Jadi dia akan halaka. Dia tak ada garis panduan. Yang halal pun dia rasa macam haram, sama saja. Kan? Baik. Kemudian Imam Mawardi menyatakan bahawa Imam Mawardi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Mawardi kan, pakar dalam siasah politik Islam ni Imam Mawardi ni. Sebelum daripada Imam Ar-Rafi'i, hebat orangnya. Imam Mawardi menyatakan bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari, kalaulah ada orang rasa tak ada manfaat ilmu agama ni, tak ada keuntungan lah, tak ada kebaikan, bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkan. Dia kata, buat apa belajar, lebih baik pergi ilmu sains lah, biologi lah kan, arkitek untung, dia kata kaya kan, doktor pun untung juga. Dia kata sekali cucuk pun dah 100 dah, dia kata kena 5 orang cucuk. Baik, jadi disebut dan lebih baik sahaja ditinggalkan. Sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan. Ini orang yang sesat ni, ini orang yang tak bahagia dan jauh dari mendapat hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla, serta ia termasuk dalam golongan yang kelima yang binasa itu. Kalau dia anggap ilmu agama tak penting, ilmu agama ni lebih baik ditinggalkan, tak ada apa untungnya, ini orang yang sesat, kata Al-Imam Mawardi. Jadi kita insya-Allah bila dah boleh duduk dalam masjid, boleh tengok kitab, boleh dengar pengajian agama ni, kita ni rasanya tidaklah. InsyaAllah mudah-mudahan begitu. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah nanti kita sambung pada pengajian yang seterusnya, hadis yang ke-24. Masih lagi berkenaan dengan kepentingan agama. Sampai Nabi sebut apa? Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik, nak dia masuk syurga, Allah Ta'ala rezekikan dia untuk belajar agama.
Nabi siapa sebut? Nabi sebut. Artinya kalau dia calon syurga, dia mesti nak kepada agama. Kalau dia tak nak kepada agama tu calon, bukan calon syurga lah tu. Sebab Nabi sebut man yurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini dalam hadis yang akan kita baca pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqaq wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samii'ul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.